Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Pertamanya bagi pihak kementerian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian yang begitu ramai. Lebih-lebih lagi terima kasih kerana kesemuanya telah memberi sokongan kepada rang undang-undang ini. Cuma sedikit sebanyak tak puas hati, umpamanya ramai yang menyatakan sepatutnya diawalkan, ya. Dan ada juga yang menyatakan bahawa tindakan yang tegas, ya, dari segi penguatkuasaan dan sebagainya perlu dilaksanakan. Jadi saya rasa tidak ada masalah lah semua ini, kerana ini adalah sesuatu yang cukup baik, undang-undang yang sememangnya akan memberi kesan yang begitu baik kepada negara kita. Kerana sebelum ini memang perniagaan pengurupan wang ini tidak mempunyai satu akta yang dapat mengawal selia dengan baik kegiatan mereka, sehingga mereka telah mengambil tindakan ataupun menjalankan kegiatan yang sebenarnya tidak dibenarkan, ya. Umpamanya Kota Melaka bawa isu remittance, sebenarnya mereka tidak dibenarkan, ya. Tetapi mereka melaksanakan secara illegal, ya, secara diam-diam. Sebab itu tidak ada rekod, ya. Dan ini menyebabkan susah pihak bank negara umpamanya, kerana rekodnya tidak ada. Kita terpaksa mengadakan satu operasi, satu intelligence unit, ya, untuk mengesan semua ini. Apapun semua ini telah dilaksanakan oleh pihak berkuasa, bukan sahaja bank negara tetapi pasukan petugas khas yang melibatkan pelbagai agensi, dan ini telah menghasilkan satu jawatan kuasa tertinggi untuk melihat bagaimanakah kegiatan ini dapat dibenteraskan, sehinggalah terlahirnya rang undang-undang yang dibentangkan pada hari ini. Itu hakikatnya. Jadi kita semua menerima hakikat tersebut. Saya mengucapkan terima kasih. Jadi saya ingin memfokuskan kepada isu-isu. Saya tidak bercadang untuk menjawab satu demi satu ahli-ahli yang berhormat yang telah berucap dengan panjang lebar. Tetapi saya akan memfokuskan kepada isu-isu yang menjadi intipati kepada rang undang-undang. Pertamanya dari segi aliran keluar wang, memang satu hakikat yang diterima oleh semua pihak termasuk kerajaan, bahawa sejak kebelakangan ini terdapat peningkatan dari segi aliran keluar wang yang termasuklah, ya, yang tidak legal ini, ya. Ini jumlahnya ini terserah kepada kita. Sama ada yang mengatakan banyak sangat, ya, yang menyatakan GFI punya figure. Saya tak nak jawab GFI ini kerana sudah 2 kali saya jawab dalam parlimen ini dengan terperincinya. Jadi nak ulang balik, ya, semua ini yang sudah pun saya jawab secara bertulis. Baru 2-3 hari lepas saya ingat Yang Berhormat Tanah Merah saya jawab lagi, ya. Hakikatnya tindakan-tindakan telah diambil oleh kerajaan, termasuklah tindakan hari ini. Tindakan hari ini iaitu membentangkan rang undang-undang ini. Ini adalah untuk menangani masalah pengaliran wang yang mana pertamanya perlu dikesan, kerana sekarang kita tidak dapat kesan. Dan ini termasuk yang legal dan illegal. Tetapi legal, wangnya legal, tetapi melalui channel yang tidak legal, yang tidak dibenarkan. Money changer tidak dibenarkan menjalankan kegiatan remittance, tapi mereka lakukan. Bila mereka lakukan yang tidak dibenarkan, maka limitnya tidak ada.
sedagang yang tidak dibenarkan dilakukan, maka limitnya tidak ada. Tetapi hari ini kita menetapkan limitnya. Umpamanya remittance ini pada individu RM50,000 satu hari limitnya. Kepada syarikat bisnes ya, perniagaan RM200,000. Ini limitnya. Jadi tidak ada lagi yang unlimited. Itu pertama. Keduanya, rang undang-undang ini akan memastikan setiap syarikat yang dilesenkan untuk menjadi pengurup wang dan juga remittance ini mengendalikan rekod-rekod, menyimpan rekod-rekod supaya kita dapat melihat rekod-rekod ini. Tunggu dulu sekejap, Yang Berhormat Kepung. Yang Berhormat Kepung banyak poin-poin khusus yang saya akan jawab. Sepatutnya dibangkit masa peringkat jawatan kuasa, kerana fasa itu fasa ini ya, tapi tak apa, kita boleh terima. Mereka ini yang apa ni, Kepung ganggu saya pun dah lupa apa yang saya cakap tadi. Remittance ya. Apa tu? Menyimpan rekod-rekod ya, itu satu. Menyimpan rekod, maknanya dia tak ada lagi dah, bahkan akaunnya mesti setiap pelanggan kena ada akaun yang tersusun rapi ya. Ini untuk bank negara dapat membuat pemeriksaan secara berkala, dan juga setiap pemegang lesen ini mesti melaporkan kepada bank negara mana-mana transaksi yang dicurigakan. Ini tanggungjawab besar diletak kepada pemegang lesen. Umpamanya seorang yang datang bawa cash ya, banyak, bukan sekali, banyak kali, caranya nak hantarnya di mana, ini mesti dilaporkan kepada bank negara. Pertamanya rekod mesti simpan, tetapi apabila ada sesuatu yang mencurigakan, suspicious, ia sudah trigger satu mekanisme laporan direct kepada bank negara supaya benda ini dapat dikaji secara serta-merta, dan jika difikirkan perlu, maka penyiasatan akan dilaksanakan. Jadi ini tindakan-tindakan di antara tindakan yang diambil, dan juga denda-denda yang akan dikenakan sekiranya mereka-mereka ini tidak mengikut keperluan-keperluan yang ditetapkan. Jadi pertamanya peningkatan aliran keluar yang perlu kita tahu apa jenisnya, tujuan apa, yang legal dan illegal, dan yang mana illegal kita perlu atasi, kita tak boleh biarkan. Tetapi pada masa yang sama, undang-undang ini membenarkan syarikat-syarikat menjalankan kegiatan kedua-duanya pada kali ini. Sekiranya mereka mempunyai modal berbayar yang mencukupi, maka mereka boleh buat money changing business dengan remittance-nya sekali, tertakluk kepada kaedah-kaedah peraturan-peraturan yang ditetapkan. Ini sepatutnya membolehkan syarikat ini menjalankan kegiatan yang halal, quote unquote, yang legal ya, dan juga mendapat pendapatan yang baik. Kalau menjalankan satu-satu kegiatan saja, mungkin tidak memberi pulangan yang baik kepada syarikat tersebut. Jadi penguatkuasaan Bank Negara Malaysia sekarang ini, industri pengurupan wang dan remittance akan dibawa sebagai satu industri yang setanding dengan industri perbankan, dari segi keperluan, dari segi monitoring, dari segi penyiasatan. Jadi mereka tidak lagi boleh berbuat sesuka hati mereka. Dengan adanya audit, laporan atas urus niaga yang menimbulkan kecurigaan, dari segi penyiasatan ya, semua peruntukan ini diadakan dalam rang undang-undang ini. Bahkan kesilapan syarikat yang dilesenkan adalah juga merupakan kesilapan atau kesalahan pengarah, ketua eksekutif ya, pegawai-pegawai
they are liable dengan izin, kecuali mereka boleh membuktikan bahawa mereka tidak kena-mengena, tidak terlibat langsung. Beban pembuktian adalah di atas mereka. Ini juga satu daripada tindakan yang diambil. Isu Menteri, ya. beri saya tanya. Kota Melaka, lepas tu Kepung saya bagi. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya, Datuk Yang Dipertua. Saya ingin tanya Yang Menteri, jika persendirian transaction atau pertukaran di antara persendirian, katakan saya ada RM5,000, saya ingin simpan atau collect US dollars, saya buat pertukaran dengan seorang individu lain atau saya ada melalui satu ejen yang saya dapat tukar. Jika saya tukar 2 million bagaimana? Adakah tanpa melalui mana-mana institusi kewangan yang bank atau yang dikatakan di lesen kan, yang tukaran, saya tukar secara direct dengan individu. Adakah ini melanggar mana-mana undang-undang atau kesalahan mana, atau had, apakah had limit yang boleh dianggap sebagai satu sehatnya pertukaran wang, atau ini ada undang-undang mengatakan ini semua tidak boleh menjalankan selain tadi melalui institusi yang berlesen yang oleh kementerian. Terima kasih. Ya, sepatutnya urus niaga pertukaran ini hanya boleh dibuat oleh syarikat-syarikat yang dilesenkan. Jadi mereka yang menjalankan urus niaga ini, kalau mempunyai premis umpamanya tempat-tempat tertentu, maka sudah tentu salah. Tapi kalau yang berhormat tanya pertukaran di antara dua individu yang dibuat di tepi jalan, ya, saya rasa itu pun salah, tapi mungkin susah kita nak tangkap lah, ya. Mungkin pertukaran sesuka sama suka, bukan merupakan satu perniagaan. Ini pun kita kena bezakan. Mungkin seseorang itu dia ada lebih US dollar, yang mana ada kawan dia nak pergi ke Amerika, perlu US dollar, boleh ditukarkan secara suka sama suka dengan jumlah yang tidak besar. Kalau jumlah dah sampai 2 juta itu, saya rasa hanya boleh dibuat melalui mana-mana perniagaan pertukaran wang, dan perniagaan pertukaran wang seperti itu mestilah dilesenkan. Jika tidak dilesenkan, ini adalah satu kesalahan. Kepung. Datuk Yang Ketua, yang saya berminat dengan itu pendatang, sama ada pendatang dengan izin atau tanpa izin. Dianggarkan kalau dengan izinnya itu mungkin 1,9 juta orang. Yang tanpa izin kita tak tahu. Mungkin pendatang di Malaysia ni ada 5 juta orang. Dan mereka itu bila dihantar wang keluar dari Malaysia tu, ada sebahagian besar tu melalui cara-cara yang kita tidak diketahui. Dan dengan kelulusan orang undang-undang, bolehkah kita memastikan mereka akan menggunakan saluran yang sah? Dan bagi itu pihak kementerian, apakah amount tu tiap-tiap tahun atau tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan yang dihantar keluar oleh pihak pendatang? Terima kasih Kepung. Isu pekerja asing ini adalah di antara isu yang ingin saya tumpukan, ya. Kerana banyak perbincangan tadi yang ditimbulkan oleh ahli yang berhormat menyentuh tentang pekerja asing, ya, yang begitu ramai dan jumlahnya pun besar, dan boleh dikatakan hampir kesemua sehingga hari ini menjalankan urus niaga remittance ini melalui cara yang tidak dibenarkan, ya. Itu betul. Tapi hari ini dengan pelesenan yang dibuat ini, dengan akta baru ini, bermakna pengurus wang juga dibenar untuk melaksanakan kegiatan remittance ini. Maka dengan sendirinya
warga asing ini, pekerja asing ini, sekiranya mereka masih lagi melalui channel penguruk wang ini, mereka akan melalui channel yang sahih, yang legal, kerana penguruk wang ini akan diberi kebenaran tertakluk kepada mereka memenuhi syarat-syarat bank negara lah, ya. Jadi ini bermakna mereka sekarang akan melalui saluran yang legal, yang sudah dibenarkan. Jadi tidak timbul lagi yang tidak legal. Kecuali kalau Kepung bermaksud mereka masih lagi mencari orang-orang lain di luar kalangan yang dilesenkan oleh bank negara, mungkin ada yang secara bawah tanah teruslah. Itu tidak legal, ya, itu masih haram. Dan kali ini dengan undang-undang ini, mereka yang masih melakukan kegiatan bawah tanah ini, dendanya amat besar. Di sinilah denda 5 juta yang Kepung tertanya-tanya tadi tu, kerana menjalankan kegiatan tanpa lesen. Ini dendanya besar, 5 juta atau 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Harap-harapnya kalau tertangkap mereka yang masih beroperasi di bawah tanah selepas ini, kena pula 5 juta dengan 10 tahun, moga-moga kegiatan ini akan lama-lama diberhentikan kerana dendanya begitu besar. Hari ini dendanya tidak besar, tidak jelas, tidak ada undang-undang yang menyatakan apakah denda dan tindakan yang akan diberikan. Denda yang Berhormat Kepung sebut tadi, setengah tempat 3 tahun, setengah tempat 500,000, setengah tempat 100,000, itu betul. Bermakna yang Berhormat Kepung memang membacanya dengan teliti. Dia bergantung kepada kesalahan-kesalahan yang berbeza. Kalau lambat hantar laporan kepada bank negara, itu kalau nak dikenakan tindakan 100,000 je lah Kepung. Kita tak adalah denda sampai 5 juta. Ada pula kegiatan-kegiatan yang disenaraikan di bawah regulation dengan izin, maka ini menarik denda 500,000, besar sikit. Ada juga kesalahan yang regulation atau schedule-nya tidak dapat memaafkan. Ada schedule dia yang mana ini tidak boleh di-compound, tidak boleh dikenakan penalty. Ini yang boleh menarik denda 5 juta atau 10 juta. Maka dia secara berperingkat-peringkat, ya. Jadi soal pekerja asing ini, ya, dan soal penggunaan saluran yang haram ini, buat masa ini memang berlaku. Tetapi pekerja asing ada yang dibenarkan. Jadi tidak semestinya pekerja asing itu tidak legal. Ada yang legal. Tetapi penggunaan buat masa ini barangkali banyak yang saluran penghantaran wang ini banyak yang tidak legal barangkali. Tetapi kalau mereka menjalankan penghantaran wang melalui syarikat-syarikat remittance, yang memang banyak pun syarikat remittance ada, itu memang sudah dibenarkan. Tentang jumlah ini, anggaran sebenarnya, ialah saya pun tak tahu, banyak anggaran-anggaran yang dikatakan tadi berbilion, berbelah-belah bilion. Saya dimaklumkan oleh bank negara ke Indonesia tahun lepas hanya 1 bilion, ya, yang 10 bilion tu saya tak tahulah dari mana, ya. Ini bank negara bagi Jasin bangun ya, Muhammad. Jasin, saya Jasin. Dari segi nilai. Dan saya nak bagi tahu, kerana banyak soalan ni yang sering ditimbulkan, banyak mana sebenarnya yang masih ada lagi dalam edaran ataupun yang tidak di accounted for dengan izin. Saya nak bagi jumlah ni. Okey, dari segi dinyah lakukan berkuat kuasa 1 Julai 1999. Mana selepas tu dah tak laku, ya. Setakat 30 Januari 2011, 92.4% wang kertas RM500 dan 99.4% wang kertas RM1,000 yang telah ditarik keluar daripada edaran lagi dah, Terengganu pula dah. Masing-masingnya berbaki 150,259 keping untuk yang 500 tu bernilai RM75 juta, dan yang 1,000-nya 26,018 keping, 26 juta ringgit yang masih lagi tak boleh direkonsalkan, dan tidak ada cetakan wang kertas dibuat
sejak pada tahun tersebut. Jadi okey, ini satu soalan yang ditimbulkan oleh Balik Pulau lah, yang tentang berapa banyak kes yang berjaya diselesaikan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram ni. Saya nak bagi satu statistik di sini. Sejak 2002, 93 kes telah dituduh di mahkamah di bawah akta tersebut, dan yang melibatkan jumlah sebanyak 2.34 bilion ringgit. Ini di bawah AMLA ya. Daripada itu 18 kes telah disabitkan, 17 daripadanya melibatkan hukuman jail ya, dan sejumlah 55.4 juta telah dilucut haknya. Ini kedudukan tentang kes-kes tadi. Perbankan, penipuan melalui perbankan internet. Bank Negara Malaysia memantau dengan teliti trend dan perkembangan penipuan melalui perbankan internet sebegini. Tapi masalah internet ni payah sikit lah ya. Kita mengharapkan rakyat kita lebih berhati-hati lah. Jangan senang sangat termakan dengan janji-janji manis di internet ini. Dan Bank Negara bersama pasukan petugas perbankan internet termasuk Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, Cyber Security Malaysia bekerjasama untuk menangani masalah ini, termasuklah pasukan petugas daripada Polis Diraja Malaysia, dan ini telah menghasilkan tangkapan sebilangan rakyat Malaysia dan warga asing yang terlibat dengan penipuan pindahan wang melalui internet. Jadi berbagai-bagai modus operandi yang dilakukan, dan nasihat yang diberikan, terutamanya dari segi penggunaan PIN perbankan internet ini ataupun nombor kad ATM ini ya, ini cukup penting. Jangan sekali-kali kita memberikan maklumat-maklumat tersebut. Jadi saya rasa inilah perkara-perkara penting sikit, yang Tuan Menteri. Boleh Kuala Selangor. Terima kasih Tuan Menteri. Datuk ini betul, saya menyebutkan lebih awal tadi, inilah antara sebabnya kenapa urus takbir pengantaran ataupun remittance, urus takbir remittance ataupun remittance transaction ini perlu di regularize dengan izin, diturunkan legal frameworknya segalanya. Sebab ternyata menteri dan kementerian dan timbalan menteri sendiri petang ini mungkin tak ada dalam radar Bank Negara, memanglah tak ada. Tapi timbalan menteri tadi membuat pengakuan bahawa tidak mengetahui tentang jumlah remittance yang disebutkan oleh Rating Agency Malaysia, RAM punya holding berhad punya chief economist, yang menyebutkan bermula dari tahun 2005 hingga tahun 2008 average 30 billion a year, dengan peningkatan sebanyak 10%. In 2009 it went up to 36 billion. Dan memandangkan ETP ataupun dengan program Economic Transformation Program ini akan berlaku kemasukan more skilled workers ya, harap-harapnya begitu, expatriates yang punya pendapatan dan revenue yang, maka akan lebih besar berlaku pengaliran keluar ataupun remittance yang mereka akan lakukan. Justru dengan itu akan menjadi lebih penting ya. Persoalan ini perlu diregularize. Persoalan yang saya ingin bangkitkan sikit lagi, kalau boleh Timbalan Menteri huraikan, apakah kekangan besar dari segi kebocoran dan ketirisan yang masih lagi boleh berlaku. Andainya remittance itu ialah seperti mana yang kita tahu, dulunya tak pernah ada rekod. Dengan rekod ini, maka at least sekarang ini Timbalan Menteri dan Kementerian perlu tahu bahawa inilah jumlahnya. This is the quantum. Inilah jumlahnya yang telah mereka kendalikan. It is going to be increasing.
Ya, jadi apa lagi bentuk-bentuk ketirisan dan non-compliance yang mungkin saja berlaku yang mereka lakukan? Terima kasih. Okey, Yang Berhormat, saya cuba bayangkan tadi bahawa ada dua isu di sini. Ya. Satunya isu warga asing yang bekerja di tempat kita ni. Semakin ramai warga asing yang bekerja yang tidak semestinya merupakan pendatang haram, maka lebih banyaklah remittance, kerana tujuan mereka datang di sini pun untuk mencari rezeki, untuk menghantar wang. Mereka tidak datang di sini untuk berbelanja, berjoli. Jadi memang mereka datang untuk hantar wang. Ini tidak semestinya illegal. Cuma kita mau tutupkan aliran yang tidak legal tadi supaya kita dapat mengesan betul-betul ya, berapa banyak yang dihantar ya. Dan ini akan merupakan data-data yang kita boleh gunakan untuk membuat penilaian sama ada dasar kita untuk mengambil pekerja asing ini bagus dari segi keseluruhannya. Kita mesti analisa. Tidak semestinya apabila ada aliran keluar dari mereka, maka ini semestinya tidak baik, kerana sumbangan mereka kepada ekonomi semestinya lebih besar. Tidak ada majikan yang tidak cerdik nak bayar kepada mereka lebih daripada sumbangan mereka kepada ekonomi ataupun nilai tambah yang dikeluarkan oleh mereka. Maka ada ladang-ladang yang tidak boleh dikerjakan kalau mereka tidak mengerjakan, rumah tangga yang tidak terurus jika tidak ada mereka yang bekerjakan. Jadi ini semua memberikan nilai-nilai ekonomi yang tinggi yang perlu kita ambil kira. Jadi buat masa ini biar kita jalankan akta ini, biar kita kumpul maklumat-maklumat dan kita kaji, supaya jangan kita guna angka-angka mengikut estimate, orang tu estimate, orang ni estimate. Habis masa kita duduk bertengkar estimate siapa yang lebih baik. Tak perlu. Jadi kita, Timbalan Menteri, maksud saya tadi tu bukan pada soalan angka tu. Pada apa yang saya cuba, what I intend to allude ya, dengan izin, apa yang saya cuba isyaratkan adalah kalaulah ia bukan datangnya daripada remittance ekonomi ini, maka nyata dan jelasnya ia adalah ketirisan dan kebocoran atas perkara yang saya bahaskan lebih awal tadi. Betul. The trade mispricing, betul, kickbacks dan juga tax evasion. Keseluruhannya itu macam mana kita mau regularize perkara itu di samping remittance, walaupun perkara itu adalah luar undang-undang ini. Tapi saya minta sebab itu saya tak sentuh sangat sebab dia di luar. Saya minta Madam Menteri pergi sikit. Boleh. Itu tidak masalah ya. Ini semua tindakan-tindakan yang diambil oleh agensi-agensi yang berlainan ya, custom umpamanya dari segi transfer pricing. Ini juga kita perlu lihat ya. Ini semua menyeluruh. Memang kita mau tutup loopholes ini ya. Dan hari ini ataupun dengan pelaksanaan ini, kalau ada siapa-siapa yang hantar wang yang banyak-banyak, kita juga mahu tahu untuk apa, dari mana ya. Maknanya sekarang ni kita sudah boleh ada satu mekanisme yang boleh melihatnya, dan barulah kita tahu apa jenisnya, bentuk apa, siapa orangnya ya. Di kalangan ahli-ahli yang berhormat ke, kalau ahli yang berhormat parti mana, kita boleh tahu semua tu. Kalau Indra Mahkota, kita tahulah dari parti mana. Dia tidak boleh dari parti, dua parti, hanya satu saja. Indra Mahkota. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Saya juga tidak bertujuan untuk mengulang semula apa yang telah dikatakan pagi tadi, tapi mengambil kira perkara yang disebut dengan terang oleh Menteri Kewangan, Perdana Menteri, yang menyebut angka. Saya memang kita tidak mahu petikai kata angka, tapi oleh kerana disebut dengan jelas, mengatakan 19 bilion ringgit dalam bentuk remittance yang dihantar keluar, yang tidak berupaya kita saring. Itu persoalan dia. Bukan kita kata persoalan dari segi wang itu wang yang tidak sah, haram, transaksi haram dan sebagainya. Ini yang melalui sistem, tapi kita tidak boleh saring. Sebab cara kita menyaring ini hanya tertakluk kepada satu dasar yang pernah kita alamat, iaitu withholding tax yang saya sebutkan tadi.
Oleh kerana jumlah yang dihantar ini tidak tertakluk kepada satu sekatan. Mereka membuat secara sah, tetapi dasar kita menyebabkan mereka terlepas. Sehingga hari ini withholding tidak melarang mereka, tidak menjadikan mereka itu disaring atau dijaring untuk satu angka yang rendah daripada 10,000, tetapi boleh dibuat berulang-ulang kali mendatangkan kepada 19 bilion juga yang diremit keluar tanpa bayaran apa-apa pun, apatah lagi cukai. Terima kasih. Okey, saya rasa dari segi dasarnya siapa yang patut membayar cukai mesti membayar cukai dari segi dasarnya, ya. Kalau dirasakan ada mereka-mereka yang terlepas dari jaringan tersebut, maka ini adalah menjadi tanggungjawab kerajaan dan pihak lembaga hasil untuk memastikan mereka ini tidak terlepas, ya. Apa jua cara, tidak semestinya mereka merupakan warga asing, hatta warga kita sendiri. Cukai adalah tanggungjawab semua yang bekerja di sini. Cuma dari segi pelaksanaan withholding tax ini, kita kena hati-hati juga supaya kita tidak dilihat menggunakan satu yang dipandang sebagai exchange control umpamanya. Sebab Yang Berhormat tadi ada sebut pasal exchange control. Apa kesannya dengan exchange control? Tadi ada Yang Berhormat sebut. Lepas tu sebut withholding tax. Jadi saya rasa benda-benda ni kita kena lihat, kena kaji, kena teliti. Dan kalau memang betul seperti Yang Berhormat katakan bahawa warga asing ni sepatutnya membayar tax, tidak bayar tax, ya. Ini bergantunglah dari segi pendapatan dia berapa dan sebagainya. Ini lembaga hasil boleh teliti lah. Saya tidak ada masalah itu. Bukan saya nak mempertahankan sesiapa yang tidak membayar cukai. Jadi kalau itu yang saya kira benda-benda yang menjurus kepada akta inilah, yang lain-lain tu mungkin boleh saya jawab secara berasingan kalau mau. Kepuk. Datuk yang perlu penjelasan di Yang Berhormat Timbalan Menteri sudah menyentuh beberapa perkara terhadap kegiatan perkhidmatan wang yang luar daripada undang-undang dan sebagainya. Satu perkara yang saya memang mengambil perhatian iaitu mengenai penyiasatan dan itu penguatkuasaan. Dengan kuasa yang besar yang diberi kepada itu penguatkuasa iaitu Bank Negara. Now, apakah kaedah yang digunakan oleh pihak kementerian untuk memastikan penguatkuasa termasuk pendakwa raya itu mempunyai integriti yang tinggi? Dan apakah itu bilangan penguatkuasa ini akan digunakan untuk menguatkuasakan akta ini? Terima kasih Yang Berhormat Kepung. Ini merupakan aspek penting kerana tidak ada gunanya kita mempunyai akta yang cantik sekiranya kita tidak dapat kuat-kuasakan. Dan kita berasa yakin kerana badan yang akan menguatkuasakan akta kita ini adalah Bank Negara Malaysia yang mempunyai pengalaman bukan sahaja menguatkuasakan asas-asas perundangan baru yang dikenakan terhadap pengurup wang ataupun yang remittance, tetapi juga Bank Negara yang telah melaksanakan semua ini barangkali dengan challenge yang lebih besar untuk menguatkuasakan undang-undang perbankan, ya, bank, insurans. Jadi ini dibawa masuk ke tahap yang sama tahap dengan bank lah, bahkan mungkin tidak tidaklah challenging seperti bank, kerana bank ini lebih besar, ya, dari segi risikonya lebih tinggi. Kegagalan satu-satu bank mungkin memberi kesan yang lebih besar daripada gagalnya 2 money changer ataupun 10 money changer barangkali. Kerana jumlah money changer ni pun kalau yang RM500,000 satu paid up capital satu tak adalah besar sangat. Jadi keyakinan kita bahawa kalau Bank Negara Malaysia setakat ini dianggap
agak kredibel dan berintegriti untuk mengawal selia perbankan, insurans, ya. Barangkali mereka mampulah saya kira untuk menguatkuasakan undang-undang ini, akta ini nanti terhadap money changer dan remittance players dengan izin. Ini tambahan baru yang mengambil bahagian je patutnya. Sikit boleh, sikit. Terima kasih Datuk Ketua, terima kasih Timbalan Menteri. Saya nak tanya berkenaan dengan integriti Bank Negara dan keyakinan bagaimanakah Bank Negara Malaysia dapat memberikan keyakinan kepada orang ramai untuk menguatkuasakan undang-undang ini, terutamanya kepada kes-kes yang melibatkan VIP yang berprofil tinggi. Pernah saya bangkitkan dalam soalan saya dalam parlimen ini berkenaan dengan tuduhan bahawa ada seorang menteri besar daripada Negeri Sembilan yang bernama Datuk Seri Muhammad Hassan yang sebelum ini pernah remit ataupun menghantar wang sebanyak 10 juta ringgit ke United Kingdom melalui perkhidmatan money changer. Sehingga ini kita tak tahu apakah hasil siasatan terhadap kes ini yang belum lagi tertutup. Walaupun jawapan yang diberikan oleh Bank Negara bahawa kes ini masih berjalan, siasatan masih berjalan, belum ada lagi satu keputusan, tetapi sudah setahun lebih ada tuduhan secara terbuka oleh Yang Berhormat Batu berkenaan dengan individu tersebut, tetapi tak ada tindakan. Dan bagaimanakah kita boleh memberikan satu keyakinan kepada orang ramai bahawa rang undang-undang ini dapat dilaksanakan ataupun dikuatkuasakan secara adil kepada semua orang, termasuk VIP, pemimpin-pemimpin UMNO yang mempunyai jawatan tinggi. Saya minta penjelasan daripada ya, terima kasih Berhormat. Sebenarnya ini seperti yang Berhormat katakan, soalan ini sudah pun dijawab soalan parlimen. Saya sendiri pernah menjawab. Tapi sebelum itu Kepung, tadi Kepung tanya berapa orang. Saya nak sebut bahawa Bank Negara Malaysia boleh memberi kuasa kepada mana-mana pegawai, maknanya untuk menjalankan penyiasatan. Dan Bank Negara mempunyai full time, penuh masa 50 orang pegawai di unit penyiasatan khas, special investigation. Ini bukan yang pergi buat inspection, itu beratus, iaitu inspection biasalah. Tapi yang special investigation unit, kita ada 50 orang kaki tangan yang dilatih, yang membuat forensik, investigation dan sebagainya. Tentang mereka-mereka yang dikatakan telah melakukan kesalahan, yang menggunakan saluran yang tidak dibenarkan sebelum ini, perlu dinyatakan bahawa masalahnya beribu orang yang terlibat hari ini, bukannya seorang, beribu. Sekian lama, banyak, bukan 10 juta saja, beratus juta, bahkan saya tak tahulah kalau campur-campur dari sejak berpuluh-puluh tahun tu berbilion. Jadi kita kena lihat berhadapan dengan beribu orang ni. Ini masalah kita Yang Berhormat. Kalau kita buat untuk seorang, kita tak bersikap adil. Yang Berhormat mungkin tahu seorang, kita mungkin ada lebih daripada itu. Jangan sebab Yang Berhormat sebut nama maka kita nak buat yang tu, yang lain macam mana. Beribu orang ni Yang Berhormat. Adakah kita nak senaraikan semua, nak mengambil masa, nak melihat, nak inspect? Kita tak boleh nak sebutkan, nak sabitkan, nak buat mahkamah kalau kita tidak bersedia dengan penyiasatan yang rapi. Itu sebabnya buat masa ini, oleh kerana tekanan masa dan sebagainya, kita memfokuskan dulu investigation kepada syarikat-syarikat yang melakukan kesalahan ini, mereka yang tidak sepatutnya membuat remittance sehingga beratus syarikat ini telah disiasat dan 50 lebih syarikat telah dibatalkan lesen-lesen mereka. Dan ini juga telah menyebabkan rang undang-undang ini supaya mereka ini akan diangkat naik dari segi profesionalnya, dari segi kemampuannya, dari segi modalnya. Jadi saya nak bagi gambaran sikit Yang Berhormat. Bukan kita tidak nak mengambil tindakan, tapi ini kedudukannya hari ini. Cukup tu. Okey, sikit lagi pada. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Tadi adakah Yang Berhormat sendiri telah mengakui bahawa ada beribu-ribu orang yang telah menyalahgunakan saluran pengurut wang ataupun money changer ini, yang mungkin beribu orang ini, mungkin ada yang VIP, ada yang
menteri dan sebagainya, VIP tinggi-tinggi yang menggunakan saluran ini untuk mengeluarkan wang-wang yang mungkin wang haram, wang tidak bersih ke luar negara. Jadi adakah kerana alasan bahawa beribu orang tak ada masa, tekanan masa, tak boleh membuat siasatan, maka beribu-ribu orang ini akan dilepaskan begitu saja? Maka kita menghalalkan perbuatan mereka selama ini. Terima kasih. Ini yang berhormat, ini yang berhormat cepat sangat jump to conclusion dengan izin lah. Saya kata kita tidak melepaskan mereka. Saya kata kita belum selesai. Kita nak kaji, kita nak selidik, kita nak buat investigation, kita nak buat papers, ya. Banyak ni, bukannya seorang dua. Jadi sabarlah. Sabar, tidakkan lari gunung dikejar. Hilang kabus, nampaklah dia. Terima kasih kepada semua yang mengambil bahagian. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua.